Shalom saudara dan saudari, kita mendekati Tuhan, nyanyikan lagu Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, begitulah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya saudara, ya Allah Bapa kami yang di syurga, Bapa, kami ingin bersyukur kerana Engkau lah Tuhan kami, Bapa. Kami bersyukur kerana kami boleh berada di dalam hadirat-Mu, Bapa. Kami bersyukur kerana Engkau selalu memulihkan kami, Bapa, supaya kami selalu dikuatkan, ditenangkan, diteguhkan di dalam-Mu, Bapa. Pagi ini, Bapa, kami merindukan firman Tuhan seperti tanah kering merindukan air, Bapa. Biarkanlah Engkau datang mencukupkan kami, Bapa. Biarkanlah kehausan kami dipuaskan, Bapa. Kami mahukan Tuhan bersama-sama menyertai kami, mendekati kami pada pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, pagi ini kita berenung daripada Mazmur 41 ayat 5 hingga 14. Aku berkata, Ya Tuhan, aku telah berdosa terhadap-Mu. Kasihanilah aku dan sembuhkanlah aku. Musuhku mengumpat aku, mereka mahu aku mati dan dilupakan. Mereka yang mengunjungi aku itu tidak ikhlas. Mereka mengumpulkan segala berita yang buruk tentang aku, lalu keluar dan menyebarkannya ke mana-mana. Semua orang yang membenci aku berbisik-bisik tentang diriku. Mereka memikirkan yang paling buruk tentang aku. Mereka berkata, dia sakit teruk sekali dan tidak akan bangun dari katilnya lagi. Bahkan sahabat karibku yang paling aku percayai, orang yang makan bersama-samaku, telah menentang aku. Kasihanilah aku ya Tuhan, dan pulihkanlah kesihatanku, agar aku dapat membalas musuh-musuhku. Maka tahulah aku bahawa Engkau berkenan kepadaku, kerana musuhku tidak akan mengalahkan aku. Engkau akan menolong aku kerana ketulusanku. Engkau membolehkan aku berada di hadirat-Mu selama-lamanya. Marilah kita memuji Tuhan, Allah umat Israel. Pujilah Dia sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, ayat pada hari ini menerangkan keadaan Daud pada waktu dia sakit. Saudara dan saudari, di sini betul-betul kita nampak daripada tema ini adalah doa minta penyembuhan, di mana dia berada di dalam keadaan sakit. Apabila dia sakit, apa yang dia mengalami, saudara dan saudari? Ayat 5 kata, aku berkata, Ya Tuhan, aku telah berdosa terhadap-Mu. Kasihanilah aku. Saudara dan saudari, di sini doa Daud mengingatkan kita satu fakta dan satu kebenaran, iaitu sakit yang kita alami itu mungkin diakibatkan oleh dosa diri kita, saudara-saudari, yang mendatangkan hukuman Allah.
Saudara-saudari, memang selalunya waktu saya sakit, saya juga merenungkan, saya juga bertanya, oh Tuhan, adakah saya telah bersalah? Adakah saya telah menyakiti hati Tuhan? Adakah saya telah berdosa sehingga Engkau menghukum saya melalui sakit-sakit ini, saudara-saudari? Ya, betul, saudara-saudari. Memang dari konteks Alkitab, memang sakit itu mungkin, bukan kesemua, mungkin diakibatkan oleh dosa kita. Jadi waktu kita sakit, hendaklah kita merenung diri, meneliti diri sendiri. Sama ada kita terlalu angkuh, sama ada kita terlalu sombong sehingga Tuhan menentang kita, ataupun kita malas kerja, saudara-saudari, ataupun kita tidak menuruti perintah Tuhan, saudara-saudari, ataupun kita menyakiti Tuhan dari segi pertuturan dan tingkah laku kita, ataupun kita telah membunuh saudara ataupun kawan-kawan kita, saudara-saudari. Ini semua kita perlu meneliti, supaya kalau kita ada berdosa, betul-betul kita berdosa, kita harus seperti Daud di sini memohon pengampunan daripada Tuhan. Aku telah berdosa terhadapmu, kasihanilah aku. Saudara-saudari, saya masih ingat di Markus bab 2 ayat 5. Di Markus bab 2 ayat 5, bila seorang yang lumpuh itu dibawa oleh 4 orang kawan dan diturunkan dari bumbung ke depan Tuhan Yesus, dia lumpuh dan tidak dapat berjalan, saudara-saudari. Dan tengok apa yang Tuhan Yesus cakap kepadanya. Markus bab 2 ayat 5. Yesus melihat bahawa mereka sangat beriman. Oleh itu dia berkata kepada orang lumpuh itu, anakku, dosamu sudah diampunkan. Dalam konteks ini, dalam kes ini, saudara-saudari, orang yang lumpuh itu akibat daripada dosa. Oleh itulah Tuhan Yesus berkata, dosamu telah diampunkan. Saudara-saudari, ya, waktu kita sakit memang kita perlukan pengampunan Tuhan. Kalau Tuhan mengampunkan dosa kita, sakit itu turut akan disembuhkan, saudara dan saudari. Dan saya juga teringat di 2 Tawarikh bab 7 ayat 14 mengatakan bahawa, tetapi jika mereka berdoa kepadaku lalu bertaubat dan berhenti melakukan perbuatan jahat, maka dari syurga aku akan mendengarkan mereka dan mengampunkan dosa mereka serta menjadikan negeri mereka makmur semula. Ataupun dalam bahasa Indonesia, memulihkan negeri mereka. Saudara dan saudari, di sini Tuhan kata kalau umat Israel mengalami tamparan, mengalami sakit, mengalami hukuman Tuhan, kalau mereka bertaubat di depan Tuhan, memberhentikan segala kesalahan mereka, Tuhan akan mendengar doa mereka dan akan mengampuni mereka serta menjadikan negeri mereka makmur semula ataupun memulihkan negeri mereka. Saudara dan saudari, ya, waktu kita sakit, kalau kita berdoa, mengakui dosa diri, bertaubat dan memberhentikan dosa-dosa kita, Tuhan akan memulihkan kita, saudara dan saudari. Nah, inilah kemungkinan pertama, sakit itu diakibatkan oleh dosa kita. Saudara dan saudari, dalam ayat Mazmur hari ini juga turut mengatakan kemungkinan yang kedua yang mengakibatkan kesakitan itu, saudara dan saudari. Kemungkinan juga, saudara dan saudari, kalau kita tengok di sini, dia kata ayat 5, dan sembuhkanlah aku. Dan ayat 6 sampai 10, dia cerita bagaimana musuhnya mengejeknya, bagaimana musuhnya ingin dia mati, bagaimana musuhnya menentang dia dan sebagainya. Dan ayat 11 dia kata, kasihanilah aku ya Tuhan, dan pulihkanlah kesehatanku, agar aku dapat membalas musuh-musuhku. Maka tahulah aku bahawa Engkau berkenan kepadaku, kerana musuhku tidak akan mengalahkan aku. Saudara dan saudari, kemungkinan yang kedua yang mengakibatkan sakit di atas kita adalah untuk menyatakan kuasa Allah. Saudara dan saudari, saya teringat di Yohanes bab 9 ayat 3. Yohanes bab 9 ayat 3, ada seorang yang buta sejak kecil, sejak lahir dia telah pun menjadi buta. Bila Tuhan Yesus melaluinya, melimpasinya, pengikut Tuhan Yesus tanya Yesus, siapa yang berdosa? Adakah dia yang berdosa ataupun ibu bapa dia yang berdosa? Tetapi cuma lihat, Yesus menjawab, orang ini buta bukan kerana dosanya sendiri.
ataupun dosa ibu bapanya, tetapi supaya kuasa Allah boleh dinyatakan dalam hidupnya. Saudara dan saudari, ya, kadang-kala kita ditimpa sakit bukan kerana dosa kita. Ya, kita perlu meneliti. Yang langkah pertama tadi itu meneliti. Kalau ada dosa, kita bertaubat, kita memohon ampun. Tapi kalau betul-betul bukan kerana dosa, saudara dan saudari, jangan kamu menyalahkan diri. Kerana itu mungkin untuk menunjukkan kuasa dan kemuliaan Allah. Saudara dan saudari, sebenarnya kalau lihat di sini ayat 6-10, banyak orang mengejek Daud dan maukan dia mati, saudara dan saudari. Kenapa mereka maukan dia mati, saudara dan saudari? Ini mungkin kerana Daud tidak sama geng dengan mereka. Ya, kita di dunia ini memang mungkin kita dikepung oleh orang ramai, oleh musuh-musuh yang selalu mengejek kita. Ya, kamu kan Kristian kan, doalah, Tuhan kamu kan kuat, Tuhan kamu akan bagi makanan, Tuhan kamu akan menyembuhkan sakit kamu. Ini mungkin ejekan daripada orang duniawi. Kenapa? Kerana kita ini tidak sama geng dengan mereka. Mereka geng dunia, kita geng syurga. Amin. Saudara dan saudari, mungkin nilai-nilai nomor kita tidak sama dengan mereka. Orang Cina kata benda-benda dikategorikan ikut kategorinya, tetapi manusia juga dikategorikan ikut jenisnya. Ya, orang jahat dikumpulkan bersama, tetapi orang jahat tidak dapat bersama mereka. Orang baik tidak dapat bersama mereka kerana saling berlawanan nilai-nilai normal. Jadi saudara dan saudari, orang di sekitar kita kalau mengejek kita, kalau mereka mau kita mati, jangan kamu susah hati, saudara dan saudari. Sebenarnya mereka bukan menentang kamu, tetapi mereka menentang Tuhan yang kamu percayai. Mereka menentang nilai-nilai normal yang diajarkan Tuhan Yesus di atas diri kita. Saudara dan saudari, oleh itu Allah ini dia mahu menunjukkan kemuliaan. Bila kita sakit, saya yakin kalau Tuhan menyembuhkan kita, katakan kalau kita ada kanser yang tahap terakhir, yang sangat kritikal, yang sangat bahaya, yang di pinggir kematian, dan semua orang ingat kita ini akan matilah, parahlah kali ini, saudara dan saudari. Tetapi kalau Tuhan berjaya membangkitkan kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita, saudara dan saudari, bukankah ini kesaksian yang paling hebat di kalangan orang yang tidak percaya? Saudara dan saudari, jadi sakit itu tidak semesti diakibatkan oleh dosa. Mungkin diakibatkan oleh dosa, tetapi bukan semua. Kadang-kala itu untuk menyatakan kuasa Allah di atas kita. Jadi saudara dan saudari, akhirnya kita nampak di sini ayat 13. Engkau akan menolong aku kerana ketulusanku. Engkau membolehkan aku berada di hadiratmu selama-lamanya. Bagi Daud, apa yang paling penting? Walaupun dia dikepung oleh musuhnya yang mengejeknya, yang ingin dia mati, yang kutuk dia mati, tapi saudara dan saudari, bagi dia mahukan berada di hadirat Tuhan selama-lamanya. Ya, betul saudara dan saudari, bila Tuhan ada bersama dengan kita, tak kira betapa hebatnya sakit itu, betapa ramainya musuh kita, kita tetap boleh damai sejahtera. Saya teringat saudara dan saudari, seperti Bahtera Noh, saudara dan saudari. Masih ingatkah waktu Bahtera Noh diselesaikan, Tuhan menutup pintu Bahtera dan mulalah menurunkan air hujan lebat, air bah, saudara dan saudari, yang menghabiskan ataupun mematikan semua orang di dunia. Saudara dan saudari, walaupun di luar itu penuh dengan banjir kilat dan penuh dengan berbahaya, penuh dengan musuh, tetapi asalkan Yesus ini seperti Bahtera, asalkan kita berada di dalam Bahtera itu, kita akan selamat. Kita akan selamat, kita akan damai sejahtera. Amin. Saudara dan saudari, Yesuslah seumpama Bahtera itu di antara banjir kilat. Saudara dan saudari, hari ini di Yohanes bab 16 ayat 33 mengatakan bahawa aku mengatakan semua ini supaya kamu beroleh kesejahteraan kerana bersatu dengan aku. Dalam bahasa Indonesia, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara dan saudari, ya, Yesus kata di dalamnya kita ada damai sejahtera. Walaupun di dunia ini penuh dengan pengancaman, penuh dengan penganiayaan, penuh dengan pengkutukan. Saudara dan saudari, hari ini saya yakin apa yang kita paling merindukan ialah penyertaan Tuhan. Kita berada di depan hadiratnya. Amin.
Ya, saudara dan saudari, tak kira sakit itu diakibatkan oleh dosa ataupun oleh untuk menyatakan kuasa Allah. Yang penting kita berada di depan hadiratnya dan kita akan mempunyai damai kesejahteraan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kerana Engkau begitu baik. Engkau tetap membantu kami seperti sebuah bahtera. Kami berada di dalam-Mu, kami selamat dan damai sejahtera. Kalau kami berdosa, ampunkanlah kami, insafkanlah kami supaya kami bertaubat. Dan kalau kami boleh menunjukkan kuasa Allah, biarlah kuasa Allah tertunjuk melalui kami, supaya kami selalu bersukacita di dalam-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.